Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa antratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna habibana wa sayyidina wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Semalam ada masalah internet. Saya ingat semalam kita nak khatam. Rupanya Allah Ta'ala takdirkan kita akan khatam pada hari yang baik, pada hari yang bagus, iaitu pada hari Jumaat, pada bulan Ramadan yang mulia ini. Begitu semalam kita dikejutkan dengan kewafatan Tuan Guru kita, Datuk Ismail bin Qamus, yang telah pun meninggal dunia semalam. Waktu Mesir dekat kami nak buka puasa semalam, dapat berita. Dekat kami nak buka puasa, dapat berita beliau sudah pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jasa beliau. Dan sampai ke hari ini orang masih lagi tulis tentang beliau. Itu semuanya adalah merupakan tanda betapa Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah menerima segala amal ibadah yang beliau lakukan, usaha beliau dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau, menjadikan kubur beliau salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ia akan terus-menerus menjadi saham yang sangat berguna buat beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Marilah sama-sama para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ke atas ruh almarhum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahala bacaan ini kepada ruh almarhum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah seseorang itu sampai waktunya kita akan menghadap pulang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bukan isu menghadap Allah itu yang kita persoalkan. Isu apakah yang telah kita sediakan, apakah yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita ini sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, dunia ini adalah tempat untuk kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hidup kita, umur kita sangat panjang. Kata beliau, umur kita sangat panjang. Kita sudah mula diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak di zaman Nabi Adam AS lagi. Namun ketika itu kita dalam bentuk roh. Semua kita berada di tulang belakang Nabi Adam AS, tulang sulbi Nabi Adam AS. Lalu akhirnya roh kita itu telah Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan daripada sulbi moyang-moyang kita, daripada seorang ke seorang, seorang ke seorang. Sebahagian kita berada di tulang sulbi seorang, sebahagian lagi di tulang sulbi orang lain, yang akan bercantum dengan perkahwinan dua orang nanti. Akhirnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang telah menyambung roh kita daripada tulang sulbinya kepada tulang sulbi anaknya. Begitulah sehingga akhirnya kita, setengah daripada kita berada di tulang sulbi ayah, setengah daripada kita berada di tulang sulbi di bahagian ibu kita. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan diri kita setelah mana perkahwinan antara ayah dan ibu. Akhirnya kita pun lahir atas dunia ini. Maknanya daripada zaman Nabi Adam hari itu sampailah kita muncul di atas muka bumi ini sebagai seorang manusia, waktu umur kita sebenarnya lebih panjang pada zaman Nabi Adam AS. Apabila kita dilahirkan oleh ibu kita, berapa sangat lama kita berada atas dunia ini. Ada orang kadang-kadang sehari pun tak sampai.
Ada orang makan 10 hari kadang-kadang. Ada orang bertahun-tahun. Ada orang tak sempat tua dah meninggal. Ada orang akhirnya setelah dia tua, dia pun meninggal dunia. Jadi letaklah 60 tahun, 70 tahun kita di atas muka bumi ini. 70 tahun, 60 tahun itu kalau dibandingkan dengan umur kita daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, apa sangatlah waktu itu. Sikit sangat nak dibandingkan dengan zaman kewujudan kita bermula daripada zaman Nabi Adam sampai sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Namun sepanjang-panjang masa itu tidak lagi kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dalam tempoh 60 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin 30 tahun, kita mula diuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini untuk menentukan nasib kita selepas ini. Adakah kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita atau tidak? Akhirnya sampai satu ketika diizinkan Allah, malaikat maut datang menyapa mengambil ruh kita semula. Apabila nyawa kita sudah diambil, maka ketika itu bermula kita menyambung semula kehidupan kita yang panjang. Tadi dah panjang dah pada zaman Nabi Adam sampai kita lahir. Kemudian zaman kita diuji Allah, zaman kita akan dibekalkan, akan diuji dengan pentaklifan. Bermula dengan kita telah sampai kepada usia akil baligh, sampai kita mati, mungkin 40 tahun, mungkin 30 tahun kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun waktu bermula daripada kita baligh itu sampai kita meninggal dunia, itulah waktu sangat kemuncak. Waktu sangat menakutkan. Yang mana kesan dia, natijahnya adalah apa yang bakal kita hadapi selepas ini. Sekiranya 30 tahun, 40 tahun itu kita isi dengan ibadah, kita isi dengan mencari keredaan Allah, maka apabila kita disapu oleh malaikat maut, kita sambung kehidupan kita. Entah berapa ribu tahun, hanya Allah saja yang tahu. Sehinggalah akhirnya datang hari kiamat, kemudian kita akan dibangkitkan semula, kemudian kita akan dibawa ke padang mahsyar, kemudian kita akan ditentukan nasib kita sama ada kita ke syurga atau ada orang ditentukan nasibnya ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang umur kita daripada kita diciptakan oleh Allah di dalam tulang sulbi Nabi Adam, sehinggalah ada orang kekal dalam syurga Allah selama-lamanya, ada orang kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Sepanjang itu, waktu paling bahaya adalah sekitar 30 tahun atau 40 tahun. Bermula daripada seorang itu balik sehingga dia meninggal dunia. Itu waktu paling bahaya. Kalau dia berjaya isi hanya beberapa tahun itu dengan keinginan mencari redha Allah, dengan mencari melakukan amalan-amalan kebaikan, maka dia pulang sebagai orang berjaya dan dia teruskan perjalanan dia di alam kubur. Dia akan terus sehinggalah dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kalau kita lihat tuan guru Ustaz Ismail bin Qamus, secara zahirnya kita melihat kehidupan beliau adalah mencari keredaan Allah daripada muda sehingga beliau meninggal dunia. Waktunya diisi dengan mencari redha Allah, diisi dengan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Maka ini sebagai satu petanda bahawa insya-Allah beliau akan menjadi salah seorang penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan begitu. Allahumma amin. Dan kita juga mengharapkan kita juga satu hari nanti bila pulang kita juga dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesilapan beliau dan menjadikan ilmu beliau dan menjadikan amalan kita sebagai amalan kebaikan beliau. Kerana sedikit sebanyak semestinya kita terkesan dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, lalu nasihat itu menjadi satu nasihat yang baik yang akan terus menerus diamalkan sehinggalah waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sudah pun menyempurnakan tanggungjawab beliau. Kita masih lagi diuji Allah, maka selagi kita hidup, selagi itu kita perlu mencari keredaan Allah. Maka pastikan setiap waktu dan detik yang kita lakukan tidak ada padanya unsur untuk kita mencari murka Allah. Biarlah semua waktu yang kita miliki ini yang kita tak tahu bila kita akan kembali kepada Allah. Bila lampu kita ni akan padam, kita tak tahu. Pastikan segalanya kita isi mencari redha Allah. Jangan ada walau sesaat kita terfikir untuk memastikan waktu itu untuk mencari murka Allah. Takut-takut di saat kita mencari murka Allah, itulah malaikat maut datang mengambil nyawa kita. Wal'iyazubillahi min zalik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada hadis yang ke-39. Semalam saya dah baca hadisnya, namun kita tersekat di tengah-tengah.
disebabkan internet, menyebabkan kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat kita teruskan. Moga-moga hari ini dapat khatam dengan internet yang berterusan. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun ujian juga tu. Mesti ada yang sedih, mesti ada yang gembira kan bila internet habis. Tapi ala kulli hal, walau bagaimana sekalipun, semuanya adalah ujian Allah. Dan semalam kita dah belajar, semua ujian ada kesan baik yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Hadis yang ke-39, saya ulang semula, adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan seseorang Muslim bercucuk tanam. Alhamdulillah, kalau kita tengok hari ni, trend orang kita hari ni suka bercucuk tanam. Orang dulu memang bercucuk tanam untuk tujuan mereka hidup. Saya ingat lagi arwah nenek saya, arwah datuk saya, masa kami kecil-kecil dulu, bila balik ke kampung Uluyam, balik ke Uluyam Selangor, saya ingat lagi ada musimnya, musim tanam padi. Ada musimnya nenek tanam jagung. Ada musimnya tanam macam-macam. Itu memang tujuan orang dulu memang begitu. Mereka makan dengan hasil mahsul mereka sendiri. Hari ini Alhamdulillah lah mudah. Kita boleh beli semuanya di kedai. Tapi kita seram juga sebab kadang-kadang tanaman yang ada pada hari ini semuanya beracun. Semuanya kalau kita tengok ada disembur dengan racun. Menyebabkan kita nak makan pun, walaupun sayur, walaupun kita tahu benda tu baik, pun kita rasa takut. Pun begitu, ala kulli hal, insya-Allah moga-moga Allah Taala berkati dan Allah selamatkan kita. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau berpendapat hari ini tak cukup bila kita makan hanya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa yang kita makan hari ini semuanya beracun. Kita tak tanam beras sendiri, kita tak tanam sayur sendiri, kita tak tanam buah sendiri, kita beli semuanya. Sikit-sikit lah kot kita tanam sikit-sikit di keliling rumah kita. Tapi kebanyakannya semuanya kita beli di kedai. Bila beli di kedai, kita tak dapat pastikan adakah orang yang menanamnya itu menanam dengan sifat takwa atau menanam semata-mata nak untung. Habis disembunyi semua racun, dicocoknya macam-macam biar tumbuhannya nampak segar, akhirnya merasa racunnya adalah kita. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, oleh kerana zaman hari ini semuanya zaman beracun. Benda yang kita makan semuanya tak dapat lari daripada racun. Maka kita tak, seeloknya kata beliau, jangan semata-mata hanya menyebut Bismillahirrahmanirrahim sewaktu makan, tapi sulam juga dengan zikir yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, yang dengan sebab menyebut nama Allah tidak akan berlaku kemudaratan ke atas kita. Jadi kita mohon berkat dengan menyebut nama Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada terkena bahaya racun. Walaupun racun ni memang jadi kehidupan kita dah. Makanan kita dah hari ni. Namun yang menawar racun itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta dengan zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita berdoa dengan berkat kita baca nama Allah, moga-moga tak ada satu benda pun mudarat baik di bumi, baik di langit yang akan dapat memberi kesan kepada kita. Kerana yang memberi kesan adalah Allah, yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan kemudaratan adalah Allah, bukan racun, bukan benda lain. Okey, kita lihat hadis yang ke-39, cerita tentang kelebihan seorang Muslim bercucuk tanam. Bi'isnadina ila Sayyidina al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala Sayyidina al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari bisanadihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة رواه البخاري. وفي رواية لمسلم رضي الله تعالى عنه بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية أخرى له
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وفي رواية له أيضا عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maksud hadis yang saya datangkan dengan pelbagai riwayat ini yang kesemuanya menceritakan perkara sama, iaitu kelebihan seseorang bercucuk tanam. Kelebihan hadis ataupun terjemahan hadis ini adalah daripada Sayyiduna Anas. Allah telah meridai beliau. Itu maksud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pokok atau dia menanam tumbuhan yang tidak berbatang keras. Memang tak dimestikan mesti tanam pokok-pokok besar. Bahkan apa saja pokok, hatta pokok tu pokok sayur. Tanam sayur. Sayur batang ni bukan keras. Cili boleh patah-patah macam tu je dengan tangan. Tapi kalau tanam pokok durian, tanam pokok rambutan, batang ni keras. Bukan boleh main patah-patah macam tu je. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok atau dia menanam tumbuhan yang tidak berbatang keras. Lalu burung atau manusia atau binatang ternakan pun makan daripada tanaman tersebut, melainkan telah wujud baginya akan sedekah disebabkan tanamannya tersebut telah dimakan. Jadi, orang yang bercucuk tanam, Nabi SAW menyatakan, dia tidak akan kerugian. Orang yang bercucuk tanam, dia tidak akan kerugian. Sama ada dia sempat makan hasilnya, atau tak sempat. Sebab apa? Sebab apabila dia telah menanam satu tanaman, maka apabila tanamannya itu dimakan oleh seseorang. Main contoh, dia tanam sayur. Dia potong sayur, dia bagi kepada kawan dia. Kawan dia makan. Apa yang orang tadi yang tanam tu akan dapat? Dia akan dapat pahala bersedekah. Berapa kadar pahalanya Allah Ta'ala sajalah yang tahu. Maknanya dia bagi kepada orang. Akan dapat sebab dia yang menanam. Sebab kalau dia tak tanam, tak akan terhasil sayur tu. Secara adatnya. Dengan sebab dia yang tanam, Allah Ta'ala akhirnya menumbuhkan sayur. Dia pun potong sayur tu bagi kepada kawan dia. Maka kawan dia makan, orang yang tanam tadi dapat sedekah. Bukan semata-mata kalau dia redha. Hatta kalau dia tak redha sekalipun tetap dia akan dapat pahala. Maksud dia apa? Contoh Nabi kata, lalu burung. Burung makan. Burung makan tak minta izin. Sampai kita orang Malaysia, kalau di sawah padi dulu, kita ada orang-orang. Kita ada letakkan patung orang. Supaya burung takut. Sebab kita tak nak burung makan padi. Kita tak nak burung makan tanaman kita. Tapi, mesti punyalah. Secara adatnya akan ada juga tanaman kita yang ada menjadi habuan kepada burung. Burung tak apalah, dia makan, dia tak berdosa. Tapi kalau orang curi, orang tu berdosa lah. Baik, burung dia makan. Ada makanan yang dia makan. Maknanya tuan punya tanah pun sedih. Alamak, Abidah, tanaman aku kena makan burung. Kena makan belalang contoh. Kena makan di ulat. Jadi macam mana? Rugi ke orang tadi? Tidak rugi. Sebab semua yang dimakan, semuanya seakan-akan adalah bahagian yang orang yang menanam tadi bersedekah kepada orang yang memerlukan. Macam itu pahalanya. Hatta burung makan. Ulat makan pun. Tetap orang yang menanam itu mendapat pahala seperti dia bersedekah bahagian yang dimakan tersebut. Lalu Nabi kata, lalu burung atau manusia. Manusia makan sama ada kita bagi kepada dia atau orang tu curi. Ada pencuri tengah malam, dia menunggu durian. Kita dengar buk, durian turun. Kita rasa besok sedap lah boleh makan durian.
Boleh makan durian buka puasa. Tiba-tiba tengok dah tak ada dah. Rupanya dicuri oleh orang malam tadi. Okey. Jadi macam mana? Rugi ke orang yang menanam tadi? Ya, memang sedih lah dia. Dia sedih lah kan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun hasil mahsulnya dimakan secara haram tadi, Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan orang tersebut. Orang yang menanam tadi mendapat pahala. Jadi semua, sama ada manusia atau binatang atau burung yang makan makanan, yang makan tanaman tersebut, maka semuanya akan menjadi pahala sedekah yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menanam tersebut. Sebab apa? Sebab ada bahagian makanan itu telah dimakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan sanad beliau daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang Muslim pun. Kenapa disebut Muslim? Sebab sebenarnya saya dah sebut dah. Cuma mungkin ada yang tak dengar semalam. Nabi sebut tidak ada seorang Muslim pun. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa hanya disebut tentang orang Muslim? Kerana yang akan mendapat pahala di akhirat adalah seorang Muslim. Orang yang bukan Islam, kalau dia baik di atas dunia, Allah Ta'ala akan membalas kebaikan orang tadi dengan kelebihan yang dia akan perolehi di dunia. Adapun kelebihan di akhirat tidak ada. Kelebihan di akhirat tidak ada. Orang bukan Islam, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memperakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka kalau dia baik atas dunia ini, dia tolong orang, dia bagi sedekah, segala kebaikan dia itu Allah akan berikan kepada dia dari sudut aspek dunia. Dia akan gembira atas dunia, dia akan beroleh rezeki, anak-anaknya, anak-anak yang taat kepada dia. Dia akan rasa bahagia atas dunia ini. Semuanya itu kerana dia di atas dunia, dia jadi orang yang baik, orang yang tidak menzalimi orang. Jadi Allah membalas kebaikan dia di atas dunia. Namun di akhirat, adakah dia akan mendapat manfaat daripada kebaikannya? Tidak. Dia tidak mendapat manfaat daripada kebaikannya. Dia akan kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal-iyazu billahi min zalik. Pun begitu orang bukan Islam di neraka Allah nanti. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang masih belum memeluk agama Islam. Allahumma amin. Yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, di akhirat kelak dia akan kekal api neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dosa tidak beriman kepada Allah, dosa tidak memeluk agama Islam, apa dosanya? Apa balasannya? Kekal dalam api neraka Allah. Sebab tu orang Muslim dia tidak boleh kekal dalam api neraka Allah. Sebab dia tidak membawa dosa yang menyebabkan dia kena kekal dalam api neraka Allah. Orang Muslim dia tak akan kekal dalam api neraka Allah. Ada orang Islam, moga-moga kita termasuk di kalangan mereka, langsung tidak disentuh oleh api neraka Allah. Dia hanya lalu atas api neraka. Sebab daripada mahsyar nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita akan lalu atas api neraka. Lalu di atas jurang api neraka. Sebab titian itu dibentangkan oleh Allah daripada tanah mahsyar itu, dibentangkan sampai ke syurga. Jadi di bawah itu adalah neraka. Di bawah itu adalah neraka. Jadi kita akan meniti, di bawah kita adalah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kita akan meniti. Maksudnya kita semua akan meniti. Ada orang langsung tak disentuh oleh api neraka Allah. Terus dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rab, moga-moga kita dengan berkat Ramadan kita termasuk di kalangan mereka. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita dan kita langsung tak akan disentuh oleh api neraka Allah. Amin. Ada orang Islam pula dengan sebab dia atas dunia dulu jahat. Lalu disebabkan kejahatan dia itu, Allah Ta'ala yang maha bersifat adil akhirnya membersihkan dia terlebih dahulu api neraka. Jatuhlah dia. Maksud dia berjalan tu dia jatuh api neraka. Dalam Sahih Bukhari disebut dia di atas titian sirat itu, di atas titian yang kita panggil sebagai sirat itu, ada pencangkuk. Ada pencangkuk yang dia akan sentiasa berputar-putar di atas jalan tu. Masa kita nak berjalan tu, dia akan berputar-putar, dia akan berterbangan mencari orang. Kalaulah ada orang yang Allah ditakdirkan dia untuk masuk api neraka, sama ada dia bukan Islam atau dia orang Islam yang tertentu, lalu pencangkuk itu akan tarik dia dan cangkuk dia dicampakkan ke dalam api neraka. Maknanya berjalan itu bukan berjalan biasa-biasa tu. Dahlah kita berjalan tu bawah api neraka dah. Kalau tergelincir pun boleh jatuh. Dalam masa yang sama ada pula pencangkuk yang sentiasa berterbangan menghayun
mencari mangsa-mangsanya. Wali'auzubillahi min zalik. Moga Allah selamatkan kita. Ada orang Islam, dia jatuh juga api neraka. Dia jatuh di permukaan api neraka. Sebab neraka ini, di bawah titian sirat itu, adalah neraka yang dikhususkan kepada kaum muslimin. Maksudnya kalau orang bukan Islam, dia tak jatuh di bahagian neraka paling atas. Dia jatuh ke bawah lagi. Dia jatuh ke dalam lagi. Tapi orang Islam, dia akan jatuh di neraka yang mula-mula. Neraka mula-mula berada di atas sekali. Di atas betul-betul bawah titian sirat. Di situ neraka yang dikhususkan kepada orang Islam. Iaitu, mereka akan, bila dia jatuh dalam api neraka itu, Allah yang maha sayang kepada kaum muslimin. Disebabkan mereka bawa keyakinan. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka mati walaupun mungkin jahat, tapi mereka mati bawa keyakinan bahawa betul-betul Allah adalah Tuhan mereka. Oleh kerana meyakini Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul bukan biasa ringan, bukan benda ringan, bukan benda biasa-biasa, maka dengan sebab barakah keimanan, ketauhidan ini, Allah Ta'ala walaupun orang ini jatuh api neraka, Allah Ta'ala matikan dia terus api neraka. Kata Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi, Allah matikan terus di dalam api neraka. Dia kena api neraka, dia kena pedih api neraka, dia menjerit, dia melaung, kemudian Allah Ta'ala matikan dia. Main dia akan rasa dahsyat api neraka kali mula-mula. Mula-mula sekali. Kemudian dia akan mati dalam api neraka. Bila mati dah tak rasa sakit lah. Beza dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam disebabkan mereka tidak bawa satu akidah, keyakinan tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Maka bila mereka masuk api neraka, tidak ada benda yang boleh menyebabkan mereka keluar dari api neraka. Akhirnya mereka kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Orang Islam yang jahat itu, dia masuk api neraka, dia mati terus. Bila sampai waktu dia, Allah Ta'ala akan ambil rangka dia, yang tinggal rangka, habis badan semua dah habis dimakan di api. Allah ambil tulang belulang itu, Allah Ta'ala hidupkan semula. Lalu akhirnya Allah masukkan semula dia ke dalam syurga. Seorang Allah Ta'ala keluarkan. Akhirnya sampai satu ketika neraka yang dulunya pernah didiami oleh mayat-mayat orang Islam yang jahat itu, dah tak ada langsung mayat orang Islam dalam itu. Semuanya sudah dikeluarkan daripada neraka tersebut dan semuanya sudah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya neraka yang asalnya ada 7, satu neraka dah kosong, iaitu neraka yang dikhususkan kepada kaum muslimin. Lalu Allah akhirnya menghancurkan neraka tersebut. Berbakilah akhirnya 6 neraka yang dikhususkan kepada orang bukan Islam. Bila kita dengar begini tuan-tuan, kita jadi takut. Pertama kita takut kita juga termasuk dalam neraka tu. Yang kedua, kita takut adakah kita akan kekal dalam iman ini. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga sedih kepada sahabat kita yang belum memeluk agama Islam. Pun begitu dalam atas dunia ni kita tak diminta oleh Islam. Bahkan haram untuk kita paksa orang masuk Islam. Kita hanya menerangkan, kita hanya menyampaikan, kemudian kita berdoa kepada Allah. Kalaulah orang itu mahukan hidayah, dia mahu mencari kebenaran, maka Allah akan membuka jalan kepada dia. Tapi kalau dia tidak mahu, dia sendiri yang akan bertanggungjawab di atas pilihan dia. Sebab tu, orang yang bukan Islam, kalau dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, disebabkan dia membawa dosa tidak memeluk agama Islam itu, maka ia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Lalu macam mana nasib dalam api neraka pula? Adakah semua orang bukan Islam sama dalam api neraka? Tidak. Berdasarkan macam mana kelakuan di atas dunia dahulu. Orang bukan Islam yang baik di dunia dahulu, azabnya tidak sedahsyat orang bukan Islam yang jahat di atas dunia dahulu. Tapi pun begitu mereka kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Wali'ayazubillahi min zalik. Moga-moga Allah matikan kita semua dalam iman dan Islam. Moga-moga kita beroleh kebahagiaan sewaktu kita meninggal dunia kelak. Kita rasa gembira sebab kita beriman kepada Allah. Kita mati dalam keadaan keimanan. Lalu sewaktu kita dalam kubur nanti, apabila malaikat tunjukkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sebab dalam kubur nanti Nabi akan tanya, apa pandangan kamu terhadap lelaki ini? Dan ditunjukkan kepada kita gambar Nabi SAW. Jadi kalau ikut Fadilatul Syekh Husri, Nabi hadir ketika itu. Nabi hadir sewaktu seorang itu di dalam kubur. Lalu orang Muslim dia tengok saja wajah Nabi SAW, maka terus dia mengatakan, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita akan sangat gembira ketika itu, sebab kita mendapati Nabi ada bersama dengan kita. Lalu dengan penuh bangga kita mengatakan kepada malaikat, ini adalah insan yang sangat kami sayangi, yang sangat kami rindui, yang kami beriman bahawa dia adalah, baginda adalah merupakan kekasih Allah, semulia-mulia makhluk yang pernah Allah Ta'ala ciptakan di atas
muka bumi ini. Maka dengan sebab amalan kebaikan di dunia ini, yang akan memperolehi kebaikan di akhirat adalah orang Muslim. Nabi pun sebut dalam hadis ini, tidak ada seorang Muslim pun. Ini sebab mengapa disebut tidak ada seorang Muslim pun. Kerana orang bukan Islam, dia tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Ya Rabb, moga-moga diberi hidayah semuanya. Amin ya Rabb. Tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok, melainkan, apa kesan dia? Kesan dia, apa yang telah dimakan daripada tanamannya adalah merupakan sedekah buatnya. Apa yang telah dicuri daripada tanamannya adalah sedekah buatnya. Apa yang telah dimakan oleh binatang buas daripada tanamannya, maka ia adalah sedekah buatnya. Dan apa yang telah dimakan oleh burung, maka ia adalah sedekah buatnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seakan-akan hadis 39 nak minta kita bercucuk tanamlah, walau sedikit. Ini adalah gesaan. Ini adalah rangsangan daripada Nabi SAW agar kita ini menjadi orang yang menerima pahala sedekah walaupun tanpa kita niat. Dengan sebab makanan tanaman kita menerima sedikit musibah, kena curi, kena makan dik burung dan sebagainya. Jadi kalau orang yang tak bercucuk tanam, dia tak akan dapatlah hadis yang ke-39 ni. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, saya anjurkan kepada kita semua, bercucuk tanamlah. Peluang. Orang yang dia ada tanah luas, dia duduk di kampung, banyak tanah dia boleh tanam. Bila dia cucuk tanam, akhirnya keluarga dia dapat makan. Dia tanam serai contoh. Akhirnya keluarga dia bila masak rendang, ada serai yang dapat dirasa. Kalau dia tanam buah dapat dirasa oleh anak cucu. Tuan-tuan bayangkan, datuk nenek moyang kita dulu tanam pokok, sampai ke hari ni kadang-kadang cucu boleh makan lagi. Arwah datuk saya tanam pokok durian, sampai ke hari ni kami dapat makan lagi. Beliau sudah tiada, sudah lama kembali kepada Allah SWT. Namun, jasa beliau tu kita dapat rasa sampai ke hari ni. Setiap kali kita makan, pahala sampai kepada beliau. Subhanallah. Jadi bercucuk tanam ini bukan satu benda yang biasa-biasa. Tetapi dia sebenarnya menyambung pahala. Kalau tanaman itu panjang umurnya, maka panjanglah pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang telah menanamnya. Kalau tumbuhan biasa-biasa, tetap juga orang tadi dapat pahala. Sebab mau tak mau, mesti akan ada ulat makan. Mau tak mau, mesti akan ada semut makan. Mau tidak mau, mesti akan ada burung datang singgah makan. Dan kalau ada pula satu orang diuji dengan tumbuhan dia, ataupun tanam-tanamannya dicuri orang, tetap orang tadi mendapat pahala. Maknanya hadis ini, seperti hadis yang ke-38 sebelum ni, yang menceritakan kepada kita, tak akan ada satu musibah pun yang kena kepada kaum muslimin, sama ada dia sedih, sama ada dia apa keadaan sekalipun, melainkan semuanya akan mengangkat darjat orang yang ditimpa ujian itu. Hari ini kita sedih tuan-tuan dengan kewafatan tuan guru kita. Main kesedihan kita itu, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Subhanallah. Hanya dengan sebab kita sedih, dengan sebab kita rasa hibur dengan apa yang berlaku, Allah ampun dosa orang yang sedih tadi. Sebab akan ada juga unsur kesakitan padanya. Kesakitan dari segi rohani. Dia sedih dengan kewafatan gurunya yang mulia. Lalu kesedihan itu, Allah Ta'ala angkat darjat orang yang sedih tadi. Dan ampunkan dosanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis 39 juga menceritakan seakan-akan penafsiran kepada hadis yang 38. Cuma dalam hadis 39, Nabi khususkan tentang isu tanaman. Kerana orang yang bercucuk tanam ni, dia akan ditimpa dengan ujian ni. Saya sebelum ni tak faham hadis ni. Sebab kita tak bercucuk tanam sebelum-sebelum ni. Tapi bila saya sudah menengok ibu saya suka menanam, akhirnya saya pun jadi minat. Mula seronok nak minat tanam, nak rasa hasil tanah. Daripada Malaysia, saya bawa habis benih-benih yang tak ada di Mesir. Bawa habis yang bulat-bulat tu. Pegaga. Bawa. Saya tak tahu, mungkin itulah pegaga kali pertama yang sampai di Mesir. Sepanjang Allah Ta'ala ciptakan bumi Mesir ni. Sebab di Mesir tak ada sayur pegaga. Tak tahulah kalau abang-abang kita, datuk nenek moyang kita yang pernah datang Al-Azhar dulu, mereka datang dengan buah pegaga, dengan sayur pegaga bagai. Tapi rasanya taklah tu. Sebab saya nak bawa pun susah. Bawa boholan kargo apa semua. Letak air siap, letak dengan apa siap. Sampai dekat airport Mesir, dia buka, dia tanya benda ni kan. Dia tanya benda ni dengan sayur ni. Saya kata sayur ni tak ada di Mesir. Saya bawa sebab dia ubat. Dia boleh buat ubat. Boleh buat ubat sebab pegaga kan banyak khasiat. Akhirnya lepas. Alhamdulillah. Akhirnya banyak dah orang merasa pegaga saya. Ustaz Azim pun pernah rasa. Hantu pegaga juga Ustaz Azim ni punya. Ada juga kawan-kawan lain yang rasa. Ustaz Ammar pun dah minat pegaga. Dia kata kau dah minat ulam-ulam ni sebab dah tua. Macam-macam lah. Jadi maknanya, dah berapa banyak orang makan. Maknanya setiap kali orang makan, pahala sampai kepada saya. Pahala sampai kepada saya.
Sebab tu bila saya dah mula bercuk tanam ni, baru saya tahu, rupanya kadang-kadang kita jadi susah hati juga. Sebab bila kita cuk tanam, tengok-tengok, ada ulat. Tengok dah mula ada daun-daun, dah mula nampak kena makan, dah mula kita risau. Jenuh nak buang ulat tu, tapi mesti ada juga yang kena makan. Sebelum ni saya tanam pokok kacang botol, bawa benih dari Malaysia juga, sebab kacang botol tak ada di sini. Habis mati satu pokok. Dah hampir-hampir nak berbuah dah. Habis mati semuanya. Sebab apa? Sebab dimakan di ulat. Ada satu ulat tu, halus-halus sangat ulat tu. Apa tanamannya saya pun tak tahu. Mana ulat tu kita pun tak tahu. Rupanya ulat yang sama. Kalau tanam pokok tu, memang ulat selalu datang. Ulat yang sama akan datang. Jadi maknanya, walaupun hati saya sedih, akhirnya terpaksa buang lah. Sebab kalau tidak, ulat tu berjangkit ke pokok lain. Dia akan terbang ke pokok lain. Pokok sebelah-sebelah je. Jadi menyebabkan saya terpaksa buang. Sedih hati saya. Dah tunggu punya lama, akhirnya terpaksa buang begitu. Tak sempat nak rasa. Tapi yang sempat rasa siapa? Ulat tadi. Dia punya sonok makan pokok tu, daripada berbulan-bulan dia makan. Saya rugi, saya tak rugi. Rugi dari segi dunia, ya. Tapi saya tak rugi dari segi pahala. Sebab berapa banyak makanan saya, pokok kacang botol tu dimakan oleh ulat tadi, semuanya saya dapat pahala. Seakan-akan saya bersedekah kepada ulat tersebut. Subhanallah. Jadi, apa saja dimakan, baik burung. Burung memang selalu datang rumah saya. Menyebabkan timbul satu masalah pula. Saya rumah duduk atas sekali, tinggi sekali. Macam rumah flat lah. Dah pula jadi tempat singgah burung. Mula-mula burung parti seronok lah juga. Mula terfikir nak tangkap lah, nak tembak lah semua. Dan kali dengan burung-burung gagak pun datang. Menyebabkan saya punya halaman saya habis dengan najis burung. Satu kerja lah pula. Ujian juga tu. Diangkat pahalanya oleh Allah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi pahala. Jadi burung pun makan. Menyebabkan kita punya daun kadang-kadang sampai kena tokak di burung. Tapi semuanya itu adalah sedekah. Rupa-rupanya kalau orang tidak bercocok tanam, dia tak akan rasa benda ni. Ya tuan-tuan, cucuklah tanam. Cucuk tanam di kawasan kita. Kalau kita ada tanah lebih, kita tanam lebih. Sebab apa? Selain daripada niat kita nak rasa hasilnya nanti, kita juga nak niat mengamalkan hadis ini. Supaya ada tiap-tiap hari pahala sedekah. Mudah. Tanam, siram. Nanti akan ada yang makan. Kita makan, anak kita makan, atau burung-burung makan, atau ulat makan. Semuanya akan tiap-tiap hari membawa sedekah kepada orang yang bertanam. Jadi, seakan-akan Nabi kata, apa lagi? Cucuk tanamlah Ustaz Syauqi kan? Tunggu apa lagi? Belilah apa-apa saja, cucuk tanam. Sekurang-kurangnya, kita boleh bagi pada kawan-kawan, dan dalam masa yang sama akan ada makhluk Allah yang lain yang mengambil manfaat daripada tanaman yang kita tanam tersebut. Dan sambungan hadis ini, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang menerima kebaikan daripada orang yang menanam, melainkan telah wujud baginya akan sedekah. Akan wujud baginya akan sedekah. Setiap orang yang mendapat manfaat, daripada tumbuhan yang kita tanam tadi. Contoh, kita tanam pokok. Pokok tu tak berbuah lagi, tapi dia dah rendang, akhirnya bila panas, orang dapat berteduh, melepak, menyembang di bawah tu. Akhirnya orang tadi selesa berada di bawah pokok tadi. Kita dapat pahala juga. Sebab kita yang tanam, dengan sebab kita tanam, akhirnya Allah Ta'ala tumbuhkan pokok, orang dapat manfaat daripada pokok kita. Jadi semuanya akan menyebabkan orang tadi mendapat manfaat. Orang yang tanam padi contoh. Berapa banyak orang makan padi dia? Semuanya adalah pahala. Dia dapat duit juga. Dia dapat duit memang dapat. Tetapi pahala dia, dia akan dapat sebanyak kali orang makan. Orang tu pula berterima kasih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia penyebab kepada orang tu dapat beribadah. Maknanya orang yang bercocok tanam pahalanya sangat besar. Golongan petani adalah golongan yang istimewa. Golongan petani, golongan peladang ini golongan sangat istimewa. Bukan sekadar tanam tanaman boleh makan. Tanam pokok getah. Banyak kita dapat manfaat dari getah hari ni. Maknanya hasil getah yang ditoreh, yang ditakik, istilah apa? Toreh getah kan? Yang ditoreh getah, ditakik pula. Setiap getah yang terhasil, semuanya akan mendapat manfaatnya. Orang yang dapat manfaat, tapi dari sudut pahala, orang yang tanam getah, orang yang tolong menyetori getah, kesemuanya mendapat pahala dengan sebab getah itu akhirnya menjadi manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain bagi Al-Imam Muslim, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah di pokok kurma milik beliau. Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah, salah seorang wanita
yang merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW daripada galangan wanita. Sayyidatuna Ummu Mubashir Al-Ansariyah. Nabi SAW kerap menziarahi para sahabat baginda, baik lelaki, baik perempuan. Semua rasa gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Jadi satu hari, Nabi SAW telah menemui Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah di kebun kurma beliau. Di kebun kurma milik Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah. Kalau tak silap saya, tuan-tuan, lokasi kurma Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah ini adalah lokasi Masjid Qiblatain pada hari. Kalau tak silap saya. Sebab Nabi sering ke situ dan akhirnya Nabi solat zuhur satu hari di situ, menyebabkan Allah Ta'ala pada satu ketika itu, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Selepas sekitar dekat berapa lama dekat 2 tahun atau berapa saya terlupa, atau 6 bulan saya tak ingat tarikh tepatnya, Nabi menghadap di Madinah, menghadap ke Masjid Al-Aqsa ketika solat. Jadi kalau tak silap saya lah, boleh kita rujuk semula. Saya sebut ni sebab supaya kita boleh rujuk semula, sebab saya pun ingat-ingat lupa. Seingat saya, lokasi kebun kurma milik Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah ini adalah terletak di kawasan Masjid Al-Qiblatain pada hari ini. Jadi Nabi satu ketika pernah masuk ke kebun kurma Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah. Lalu Nabi SAW telah bersabda kepada beliau, siapakah yang telah menanam pokok kurma ini? Yang tanam. Memanglah kurma itu milik Sayyidatina Ummu Mubashir. Tapi siapa yang mula-mula letakkan benih? Siapa yang tanam? Adakah seorang Muslim atau seorang kafir? Dia beragama Islam atau tidak beragama Islam? Maka beliau, iaitu Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah telah berkata, bahkan yang menanamnya adalah seorang Muslim. Yang tanam ni Muslim ya Rasulullah. Lalu lantas Nabi telah bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok dan tidak ada seorang Muslim pun yang menanam tumbuhan yang tidak berbatang keras. Lalu manusia, binatang yang bergerak di atas muka bumi dan apa sahaja benda lain pun memakan daripada tanamannya, melainkan telah wujud baginya sedekah. Cerita Nabi sebut perkara yang sama, cuma kali ini perincian hadisnya Nabi sebut tu ketika Nabi di dalam kebun Sayyidatuna Ummu Mubashir Al-Ansariyah. Maksudnya semua yang dapat manfaat daripada buah kurma itu, daripada pohon kurma itu, semuanya akan menyebabkan orang yang menanamnya mendapat pahala. Ustaz Nazrul baru ni sebut dengan saya, beliau nak tanam pokok durian dekat Mansurah. Tak tahulah tuan-tuan, kalau hidup pokok durian tu, pokok durian pertamalah di Mansurah ataupun di Mesir. Lepas tu kalau tumbuh tu tiap-tiap tahun bila musim semua orang ke Mansurah, pahala insya-Allah sampai ke Ustaz Nazrul biiznillah. Di dalam, tapi tak tanam lagi lah. Tak tahulah boleh hidup tidak. Wallahu a'lam. Kebetulannya anak Ustaz Nazrul minat durian. Hantu durian. Macam saya jugalah. Di dalam riwayat yang lain, bagi Al-Imam Muslim juga, daripada Amr bin Dinar, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Ma'bad. Kalau tadi Sayyidatina Ummu Mubashir Al-Ansariyah. Kali ini Nabi masuk ke dalam kebun Sayyidatina Ummu Ma'bad. Adakah Ummu Ma'bad dan juga Ummu Mubashir orang yang sama? Atau dua orang yang berbeza? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Seingat saya seperti orang yang sama. Tapi kita akan rujuk semula insya-Allah. Saya tak pasti perkara ni. Bagus juga bila kita baca. Sebab bila kita baca soalan tak fikir. Tapi bila kita baca ni, kadang-kadang timbul persoalan-persoalan sewaktu kita baca. Dengan sebab berkat majlis, dengan sebab orang yang hadir, menyebabkan kadang-kadang timbul satu maklumat yang perlu kita kaji, akhirnya jadi pahala untuk kita mengkajinya. Macam saya pernah terbaca bahawa dua orang yang sama. Cuma digelar kadang-kadang Ummu Ma'bad, kadang-kadang digelar Ummu Mubashir. Tapi kita akan rujuk semula insya-Allah. Adakah beliau orang yang sama atau dua orang yang berbeza. Nabi SAW telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Ma'bad. Sebab kalau kita tengok dua-dua hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama, iaitu Sayyidina Jabir ibnu Abdullah. Hadis cerita tentang Nabi masuk ke dalam kebun Sayyidatuna Ummu Mubashir pun diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Hadis yang menceritakan Nabi masuk ke dalam kebun Sayyidatuna Ummu Ma'bad pun
diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Jadi kita boleh tengok balik, adakah beliau orang yang sama atau tidak. Sebab Ummu Ma'bad ni maksudnya ibu kepada Ma'bad. Ummu Mubashir, ibu kepada Mubashir. Main dua orang anak, ada seorang nama Ma'bad, seorang nama Mubashir. Macam saya Abu Fatimah, Abu Muhammad, Abu Ahmad. Sebab anak saya 3 orang. Jadi kalau orang tak tahu, orang akan ingat Abu Muhammad, Abu Ahmad dengan Abu Fatimah ni 3 orang yang beza. Jangan kesemuanya saya. Jadi apa maksud, adakah Ummu Ma'bad, ibu kepada Ma'bad adalah orang yang sama dengan ibu kepada Mubashir? Kita akan sama-sama lihat lepas ni insya-Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah masuk menemui Sayyidatina Ummu Ma'bad di sebuah kebun. Lalu baginda telah bersabda, siapakah yang telah menanam pokok kurma ini? Adakah seorang Muslim atau seorang kafir? Kafir ini, setengah orang kata bunyi kafir ni bunyi kasar. Kafir adalah lawan kepada Muslim. Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kafir iaitu orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tidak masuk Islam. Muslim adalah orang yang masuk Islam. Sebenarnya istilah kafir dan juga Muslim tidaklah dianggap sebagai istilah yang kasar sebenarnya. Cuma nak menyatakan realiti orang tersebut. Adakah dia beriman kepada Allah lalu dinamakan Muslim, atau dia tidak beriman kepada Allah lalu dipanggil sebagai kafir. Kafir di sisi agama Islam. Jadi cuma hari ni bila sebut kafir tu bunyinya orang-orang macam tak berapa sedap di hati. Sebab tu hari ni orang kata non-Muslim. Orang yang bukan beragama Islam. Tapi sebenarnya benda yang sama. Ini benda yang sama. Okey. Jadi Nabi tanya, adakah seorang Muslim atau seorang kafir? Beliau telah berkata, iaitu Sayyidatuna Ummu Ma'bad telah berkata, bahkan yang menanamnya adalah seorang Muslim. Baginda telah bersabda, maka tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok, lalu manusia, binatang yang bergerak di atas muka bumi, dan burung makan daripada pokok tersebut, melainkan apa yang dimakan telah menjadi sedekah buatnya sehingga ke hari kiamat. Jadi di sini Nabi kata, selagi pokok tu ada, selagi maknanya ada orang dapat manfaat daripada pokok itu, selagi itulah pahala akan mengalir terus kepada orang tersebut. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia wakafkan kebun. Dia wakafkan kebun. Bila dia wakaf kebun, buah akan berbuah. Bila berbuah, akhirnya orang tanam lagi. Pokok lama mati, pokok baru timbul. Lepas tu, bila dah lama, pokok itu berbuah, tanam lagi. Jadi maknanya, selagi, kalau dah diwakafkan, maknanya selagilah, tanah itu, kebun itu terus berfungsi, selagi itu pahalanya sampai kepada orang yang mewakafkan pohon tersebut. Jadi di sini juga, kalau kita lihat, selain daripada saranan kepada kita semua sebagai kaum Muslim, untuk bercucuk tanam, seronok tau rupanya cucuk tanam ni, kita makan makanan yang kita tahu tak ada racun. Sebab kita sendiri yang tanam, kita tak letak apa-apa. Buktinya, menjadi makanan yang begitu menggairahkan binatang-binatang. Kalau pokok ada racun, binatang pun tak makan. Ulat pun tak mau makan. Tapi bila kita tengok sayur kita berlubang-lubang sebab dimakan di binatang, kita tahu maknanya benda tu sihat kepada diri kita. Bukan penyakit. Maksudnya kita makan benda yang sihat. Jadi kalau sekadar sayur-sayuran, apa salahnya kita tanam sendiri daripada kita beli di kedai? Sayur-sayuran kita tanam untuk kita makan. Kita makan sendiri. Selain daripada itu, tuan-tuan, orang yang bercucuk tanam, macam dalam hadis ini sebut, semua yang dapat manfaat daripada tumbuhan ataupun daripada tanaman itu, semuanya akan menyebabkan pahala diberikan kepada orang yang menanam. Jadi ini adalah saranan besar kepada kita supaya kita dapat bercucuk tanam, dan dalam masa yang sama kita dapat lihat bagaimana Allah menggembirakan hati orang yang bercucuk tanam. Jadi senang tak cucuk tanam? Senang. Cari apa benih? Buah kat tanah, siram tiap-tiap hari. Bukan susah, senang sangat. Tapi pahala dia seperti kita bersedekah setiap hari. Sebab akan ada yang mengambil manfaat daripada tanaman yang kita tanam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau Ustaz Azim nak ulam begitu, kita jual. Saya dapat duit, dan saya sama Ustaz Azim dapat manfaat, saya dapat pahala juga. Duit pun dapat, pahala pun dapat. Okay. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada hadis yang ke-40, hadis yang terakhir pada hari ini. Dan subhanallah, direzekikan kita baca buku ni pada bulan Ramadan, Allah takdirkan kita khatam pada sebaik-baik hari.
iaitu pada hari Jumaat. Ini Jumaat kan? Pada hari Jumaat, iaitu pada hari Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita untuk baca kitab ni. Saya ingat semalam kita akan khatam. Allah Taala putuskan internet menyebabkan kita baca pada hari ni. Jangan putus internet lagi sudahlah ya. Ya Rabb. Kalau putus juga besok kita khatam Hadis yang ke-40. Saya letakkan hadis ini di tempat yang terakhir sebab ada benda yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Hadis yang ke-40 adalah menceritakan tentang dua kalimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ini hadis yang terakhir sekali dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Bukhari, saya letakkan ia juga sebagai hadis terakhir dalam buku saya. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina ila Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah waghfir lana jami'an ya karim. Ya Allah, ampunkan dosa sayyidina Abi Hurairah, ampunkan kesilapan ibu sayyidina Abi Hurairah dan ampunkan seluruh dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman, khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rawahul Bukhari wa huwa akhiru ahadithihi fi as-sahih. Terjemahan bagi hadis yang ke-40 dan ini hadis yang terakhir dalam buku ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, dua kalimah yang dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah. Cerita kita tentang hadis bicara tentang perkara-perkara yang akan kita peroleh dari Tuhan yang Maha Pemurah. Kita tutup hadis yang menceritakan bahawa Allah betul-betul Ar-Rahman. Tuhan yang sangat-sangat pemurah kepada hamba-hambanya. Sebab itu kita buat benda sikit, Allah bagi melampau-lampau. Nanti insya-Allah ada rezeki besok kita akan masuk kepada kitab baru, iaitu An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Bicara tentang 40 hadis. Bicara tentang hadis-hadis yang menceritakan kelebihan berselawat. Kita akan tengok macam-macam kelebihan yang akan Allah berikan kepada orang yang berselawat. Berselawat bukan susah. Maknanya banyak benda-benda senang yang kita buat. Tetapi Allah dengan sebab zatnya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat melampau-lampau pemberiannya. Diberikan pahala melampau-lampau. Jadi kata Nabi SAW, dua kalimah yang dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Pemurah, yang ringan pada lisan. Ringan sangat, bukan berat pun. Nak sebut sangat senang. Namun berat pada timbangan. Kalau dari segi timbangan, kalau Allah Ta'ala buka kepada kita, kita akan tengok kalimah yang akan diajar oleh Nabi ini, kalau diletak di atas timbangan di akhirat, dia akan menekan timbangan itu sehingga menyebabkan pahalanya jadi berat sungguh. Sedangkan kalimahnya sangat senang untuk disebut. Dua kalimah yang dicintai oleh Ar-Rahman, yang ringan pada lisan namun berat pada timbangan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itulah zikir yang diajar oleh Nabi. Ringan di lisan tetapi berat di timbangan, yang maksudnya adalah Maha Suci Allah. Dalam keadaan saya memujinya dengan pujian yang hanya untuknya. Maknanya kita kata Allah Ta'ala sangat suci. Allah Subhanahu Maha Suci daripada sebarang kekotoran, daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang keaiban. Allah adalah Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Bersih daripada segala kekurangan. Maha Suci Allah. Dalam keadaan saya memujinya, saya puji Allah dengan pujian yang hanya layak untuk Allah. Iaitu, ya Allah, jadikan pujian saya kepadamu, ya Allah, adalah pujian yang sangat layak diberikan kepadamu, ya Allah. Sebab sebenarnya kalau kita puji Allah, pujian kita tak layak lagi sebenarnya. Kita puji dengan Allah, masih lagi ada kekurangan dalam pujian tersebut. Masih kita memuji Allah itu ada unsur kekurangan pada pujian itu. Sebab mungkin kita puji tak ikhlas, mungkin kita puji dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan kita tidak memahami maknanya, menyebabkan pujian itu masih lagi belum mencapai tahap maksimum yang sepatutnya. Lalu Nabi ajar kita
Walaupun kita tak mampu, kita sebut, Ya Allah, saya mensucikan kamu dan saya memuji kamu dengan pujian yang hanya layak untukmu. Mari berikan saya pujian paling maksimum, Ya Allah. Walaupun kalau di segi zahir tak mampu saya. Tapi jadikan pahalanya seperti saya memujimu dengan pujian yang paling layak untukmu, Ya Allah. Yang memang hanya layak untukmu. Maha suci Allah yang maha hebat. Maha suci Allah yang maha hebat. Ucapan ini akan menyebabkan pahala yang diperolehi oleh orang yang menyebutnya sangat tinggi di sisi Allah. Menyebabkan pahalanya hanya Allah sahajalah yang tahu. Senang di mulut, berat di timbangan adalah zikir yang berbunyi Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Rawahul Bukhari wa huwa akhiru ahadithihi fi sahih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ia merupakan hadis terakhir di dalam sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat tuan-tuan, hadis terakhir ni Allah tak sebut terus apa pahala dia. Nabi juga tak sebut, cuma Nabi kata berat. Apa timbangannya? Apa banyak? Kalau sebelum ni kita tengok juga, pahalanya macam sebesar Uhud. Ada pahalanya kita akan seperti membebaskan hamba, 10 orang hamba. Nanti ada doa, kalau kita doa kepada orang lain, nanti apa yang kita minta Allah akan bagi kepada orang yang kita berikan kepada orang tersebut. Kita doakan kepada kawan kita, dia tak tahu. Apa yang kita mohon dapat kepada kawan itu, kita pun dapat. Kalau sebut zikir Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, pahalanya lebih banyak daripada zikir yang mungkin makan dekat 2 jam lebih. Kita tahulah dia punya kadar-kadarnya. Tapi hadis yang ke-40 ni terus kita tak tahu. Yang kita tahu berat. Pahala banyak. Berapa banyak pahala? Hanya Allah saja yang tahu. Seakan-akan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Bukhari, apabila beliau memulakan sahih beliau dengan menyatakan innamal a'mal bin niyat, sesungguhnya amalan kita ni dikira dengan sebab niat. Apa yang kita niatkan kepada Allah, semuanya Allah akan bagi pahala. Namun beliau tutup dengan hadis ini. Nak menyatakan, walau macam mana sekalipun kita punya amal ibadah tetap kosong. Tetap ada kekurangan. Namun yang kita perlu cari adalah keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tak tahu contoh hadis yang ke-40 ni berapa banyak pahala Ustaz. Sebesar gunung Uhud ke? Saya tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sebut melalui lisan Nabi, menyebabkan timbangan kita berat. Apa banyaknya? Saya tak tahu. Jadi sebenarnya seakan-akan hadis ni nak bagi tahu kepada kita, walaupun sebelum-sebelum ni kita belajar, kalau buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Tapi sebenarnya, tahap tertinggi seorang hamba, apabila dia melakukan ibadah, bukan lagi kerana pahala. Dia melakukan ibadah kerana untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab 2 kalimah yang kita baca lah hadis ke-40 ni, dicintai Allah. Pahala kita tak tahu. Cuma tahu memang besarlah pahalanya. Cuma berapa banyak pahalanya hanya Allah yang tahu. Yang pasti ianya 2 kalimah. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. 2 kalimah ini adalah dicintai oleh Allah. Jadi menyebabkan kita nak buat. Sebab apa? Sebab kita nak melakukan, nak menyebut 2 kalimah yang menyebabkan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penutup hadis yang ke-40 ini, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari nak menyatakan, lakukanlah satu perbuatan. Sebelum-sebelumnya, ya betul, kamu tahu sebab nak buat ini, sebab nak dapat ini, sebab nak dapat ganjaran ini. Namun jadilah, usahalah untuk sampai ke satu tahap. Kalau kamu tak tahu pahala, hatta kalau tak dapat pahala sekalipun, kamu tak kisah. Kerana yang paling penting bagimu adalah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi mahu mencari pahala. Sebab tu para hadirin, manusia ni kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam Bahrul Mazi, ada 3 jenis. Ada orang beribadah sebab takut kepada neraka. Dia takut sangat dengan api neraka. Dalam jiwa dia, api neraka gini, api neraka gini, sampai dia takut nak buat maksiat. Dia akan buat kebaikan sebanyak-banyaknya supaya dia jauh daripada api neraka. Ada orang pula, dia buat ibadah sebab dia seronok dengan syurga. Dia banyak baca hadis tentang syurga. Jadi dia jatuh hati dengan syurga. Dia kata kat syurga best. Semua benda kita nak, semua kita dapat. Kita ada bidadari, rumah-rumah kita besar. Ada sungai daripada madu. Ada sungai daripada susu. Best. Tanah-tanahnya dahsyat. Kita akan tengok tak ada kelaparan. Best syurga.
Akhirnya dia jadi jatuh hati untuk beribadah sebab dia dapat syurga. Namun orang yang ketiga, dia sampai kepada satu tahap, dia beribadah bukan lagi sebab takut api neraka, bukan lagi sebab takut kepada, bukan lagi sebab api neraka, bukan kerana nak dapatkan syurga, tapi dia nak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan nak syurga, dia bukan takut neraka, dia ibadah sebab mahukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang ke-40 ni, terus kita tak tahu apa kelebihan dia. Tapi yang kita tahu, kita dicintai Allah kalau kita menyebutnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak baca hadis yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini. Jam'un Nihayah fi Badil Khairi wal Ghayah, atau lebih dikenali dengan nama Mukhtasar Imam Ibni Abi Jamrah. Saya nak baca hadis yang terakhir, yang subhanallah, ianya juga seperti bicara apa yang kita nyatakan pada hari ini. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari yang telah dipilih oleh Syekh Imam Ibn Abi Jamrah, atau nama betul di beliau Abdullah Ibn Sa'd Ibn Ahmad. Meninggal dunia pada tahun 655 Hijriah. Makam beliau berada di Muqattam, Kahirah. Alhamdulillah, kami di sini selalu direzekikan Allah dapat menziarahi makam beliau. Makam beliau hampir dengan makam Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ulama sufi terkenal dalam tarikat Asy-Syadzuliyah. Hadis terakhir juga bicara macam yang kita bincangkan. Berbunyi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik, fayaqul hal raditum, fayaqulun wama lana la narda ya rabbana وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك, فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك, فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك, فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Hadis yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada penduduk syurga, wahai penduduk syurga. Lalu mereka pun mengatakan, ya Tuhan kami, segala kemuliaan, kebaikan semuanya berada di dalam dua tanganmu, iaitu di dalam kekuasaanmu. Fayaqul, lalu Allah Ta'ala telah berfirman, adakah kamu semua telah puas hati? Kamu duduk syurga ni, kamu dah puas hati belum ni? Dah dapat nikmat aku, kamu rasa seronok atau tidak? Puas hati tak? Redha tidak? Fayaqulun wama lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Wahai Tuhan, macam mana kami tak puas hati ya Allah? Macam mana kami tak redha ya Allah? Sedangkan Dikau telah memberikan kepada kami pemberian yang tidak pernah Dikau berikan kepada seorang pun di kalangan hamba-hambamu. Kami dapat nikmat, tak pernah orang dapat nikmat macam ni. Di dunia tak pernah ada orang dapat nikmat macam kami dapat dalam syurga ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ala u'tikum afdal min zalik. Mahu tak kalau saya bagi kamu satu nikmat lebih baik daripada nikmat yang telah kamu rasa dalam syurga ini? Lalu mereka berkata, penduduk syurga berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Rabbana, wa ayyu syai'in afdalu min zalik. Wahai Tuhan kami, apakah dia nikmat yang lebih bagus daripada nikmat yang pernah kami terima dalam syurga ini? Fayaqul, lalu Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepadamu keredaanku. Aku berikan kepada kamu semua keredaanku, lalu aku tidak akan murka kepada kamu selama-lamanya. Itulah rupa-rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat paling tinggi, nikmat paling indah yang akan dikecapi oleh kita apabila Allah menyatakan, aku cinta kepada kamu, aku redha kepada kamu. Nikmat dapat pahala tu, dapat pahala ni, dapat pahala ni sikit. Tapi yang kita nak cari sebenarnya, kita nak sampai Allah kata kepada kita, engkau hambaku, engkau kekasihku. Ya Rabb, moga-moga barakah bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allah rezekikan kita untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keredaannya. Lalu Allah sayang kepada kita. Lalu Allah redha kepada kita. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman,
dia tidak akan dimurkai oleh Allah. Dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah saya mencadangkan kepada kita semua, dengan kita selesai hadis yang ke-40 ini, dengan berkat hadis ini, marilah sama-sama tuan-tuan kita baca zikir ini. Ringan di mulut, berat di timbangan. Bawa kepada Tuhan cinta kepada kita. Kita sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita sebut sebanyak 100 kali pada bulan Ramadan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ucapan kita ini, hari ini kita disebut oleh Allah, aku sayang kepada kamu, aku redha kepada kamu, aku tidak akan azab kamu selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 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 Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim.
Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ya Rabb, moga-moga kita semua akan diberikan oleh Allah sekarang. Ya Rabb, moga-moga sekarang kita sudah disebut oleh Allah bahawa kita adalah kekasih Allah. Allah cinta kepada kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, selesailah kita menghuraikan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada buku Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusaini Yahya, sebab beliaulah yang telah mencadangkan kepada saya untuk menterjemahkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi amalan yang mudah namun pahala melimpah ruah.
Semoga pahala bacaan ini Allah Ta'ala berikan kepada beliau dan memberikan kesihatan kepada beliau, menjadikan beliau seorang yang terus memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengharapkan kepada kita semua dapatlah kita baca Al-Fatihah, kerana saya selesaikan buku ini pada Sabtu 25 Safar 1440 Hijriah bersamaan 3 hari bulan 11 2018 pada jam 5:01 petang di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, Kahirah. Selesai saya menulis buku ini, kemudian saya semak dan selesai semakan saya pada hari kewafatan guru hadis saya, iaitu Fadilatul Syekh Waliullah Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini. Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini merupakan seorang ulama Al-Azhar dalam bidang hadis, dan beliau merupakan salah seorang yang berzuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui zuriat Sayyiduna Al-Husain. Beliau ni keturunan Nabi daripada salasilah nasab Sayyidina Al-Husain, iaitu cucu baginda Nabi alaihi salatu wasallam, dan mana beliau telah wafat pada hari Isnin 16 Muharram 1441 Hijriah bersamaan 15 hari bulan 9 2019. Maknanya hampir setahun jugalah, belum setahun lagi beliau telah pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya banyak mengambil manfaat daripada beliau dan saya banyak belajar tentang tawaduk daripada beliau. Setiap minggu saya akan ke rumah beliau, dan beliau dalam majlis seakan-akan beliau lah orang yang paling ta'alim sekali. Kalau dalam majlis waktu baca hadis Sahih Bukhari dan juga hadis Sahih Muslim sebelum ini, bila baca tu, bila ada salah seorang yang timbulkan soalan, tanya kepada beliau, apa maksud hadis ni, apa maksud hadis ni, beliau akan kata, kamu, apa pendapat kamu, khairul nizam, apa pandangan kamu hai fulan bin fulan, apa pandangan kamu. Beliau tidak pula menyatakan pandangan beliau. Biasanya begitu. Seakan-akan dalam majlis tu, kalau orang tak kenal siapakah beliau, orang akan tahu, orang akan rasa beliau lah orang yang paling ta'alim sekali dalam majlis. Sebab orang lain semua mengeluarkan pendapat, yang beliau pula hanya senyap, tidak mengeluarkan sebarang pendapat biasanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari akhir saya semak, sewaktu saya sedang semak buku ini, hari itu saya dapat khabar guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish meninggal dunia. Saya pun berhenti menulis, pergi ziarah beliau di rumah beliau, dan ketika itu jenazah beliau masih di rumah. Subhanallah, bersih wajah beliau, seakan-akan beliau sedang tidur. Dan beliau sewaktu beliau hidup, halang kami salam cium tangan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan, akhirnya saya sepanjang hidup saya 2 kali saya dapat salam dan cium tangan beliau. Kali pertama dalam majlis Sahih Bukhari anjuran Persatuan Pemeram dulu, di saat orang semua kerumun beliau, saya sempat salam dan cium tangan beliau. Beliau pun tak tahu yang saya cium. Dan kali kedua sewaktu beliau berada di pembaringan beliau, ketika itu saya pegang tangan beliau dan saya kucup tangan beliau, kerana tangan itulah yang telah berjaya membesarkan saya, yang banyak juga memberikan kesan kepada saya dalam mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh pun dimandikan, saya pulang ke rumah, siap-siap beritahu kepada anak kita pergi ke Masjid Al-Azhar, sebab solat jenazah akan disolatkan. Beliau akan disolatkan di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Ramai orang datang, subhanallah. Dan selepas pada selesai solat jenazah, saya pulang ke rumah dan saya sambung saya makan hadis-hadis ini, dan Allah takdirkan buku ini selesai disemak pada hari wafatnya beliau. Seakan-akan Allah ingin supaya saya terus ingat beliau sampai saya mati, kerana beliau banyak memberikan manfaat dan juga banyak memberikan pengajaran kepada saya. Dan secara amanah sampai ke hari ini saya masih lagi kehilangan beliau. Begitulah tuan-tuan, apabila kita mendapat satu ilmu daripada seorang guru yang barakah itu, sehingga beliau meninggal dunia pun seakan-akan beliau masih hidup bersama dengan kita. Maka marilah sama-sama kita menghadiahkan segugus Al-Fatihah kepada Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, dan juga kepada Syekh Tuan Guru Ustaz Ismail bin Qamus yang meninggal dunia pada semalam. Dan sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh para guru kita yang telah sambung menyambung menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara mereka lah akhirnya kita kenal Nabi, kita sayang Nabi, dan kita mula jatuh hati pada Nabi. Moga-moga segala bicara mereka, segala usaha mereka dalam mengembangkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan dimuliakan Allah dan menyebabkan mereka berada di syurga Allah bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan moga-moga kita juga, dengan sebab kita ada ikatan dengan mereka, ada kait dengan mereka,
maka moga-moga kita juga akan bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam di akhirat kelak. Nabi bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Yang bermaksud semua sebab dan nasab keturunan tidak berguna pada hari kiamat. Semuanya terputus, tidak bermanfaat pada hari kiamat, melainkan sebabku dan nasabku. Hari ini kita berhimpun dengan sebab Nabi. Moga-moga perhimpunan kita dengan sebab Nabi menyebabkan kita akan beroleh rahmat daripada baginda Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Allahumma amin. Baiklah, sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh para guru kita, kepada Syekh Sa'ad Jawish, kepada Syekh Tuan Guru Ustaz Ismail bin Qamus dan juga seluruh guru kita yang lain. Moga mereka semua diberikan rahmatan oleh Allah, diampunkan dosa, dan moga kita semua diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tangguhkan majlis, insya-Allah ada beberapa pengumuman. Pertama, ada soalan yang tanya. Hari tak ada soalan Ada beberapa pengumuman saya nak kongsi pada tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Alhamdulillah, dengan sokongan daripada tuan-tuan, puan-puan semua, sumbangan tak putus-putus daripada tuan-tuan. Bermula daripada 1 Ramadan itu sehingga ke semalam, jumlah yang terkumpul daripada sumbangan tuan-tuan, puan-puan, orang ramai mencapai kepada setengah juta ringgit Malaysia. Alhamdulillah, sampai kepada setengah juta ringgit Malaysia dan lebih. Saya terlupa secara tepatnya berapa. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang tidak lokek memberikan sumbangan kepada Ruak Jawi dalam usaha kita untuk membeli bangunan yang kita harapkan bangunan itu akan menjadi pusat pengajian yang akan melahirkan para ulama terus menerus generasi walaupun setelah kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. Dalam masa yang sama, sebar-sebarkan lagi tuan-tuan Dan kalau ada tuan-tuan yang nak memberikan, kita masih buka peluang 200 tu bukan itulah kali pertama dan terakhir. Takut ada juga yang mengata saya dah bagi, takut nanti bagi lagi, takut Ruak Jawi marah. Kami tak pernah marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi tiap-tiap hari 200 pun kami tak marah. InsyaAllah kita perlukan lebih kurang 3,5 juta lagi untuk kita beli bangunan di Mesir. Itu yang pertama, saya ucap terima kasih. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah besok Ustaz Nazrul Nasir Syekh Ruak Jawi akan bersiaran di TV Al-Hijrah, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Besok hari Sabtu 9 Mei 2020, besok Ustaz Nazrul Nasir akan bersiaran di TV Al-Hijrah. Beliau di Mesir, TV Hijrah di Malaysia, akan bersiaran langsung daripada Mesir, iaitu pada jam 9.15 pagi waktu Malaysia, iaitu pada 3.15 pagi waktu Mesir. Waktu orang Mesir tengah sahur, waktu tu Ustaz Nazrul akan bersiaran. Jadi yang berada di Mesir, makan sahur tu, sambil-sambil makan sahur bolehlah layari. Kita tengok TV Al-Hijrah, kita tengok apakah pengisian yang akan diberikan oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir, ataupun pada waktu Malaysianya 9.15 pagi waktu Malaysia. Tajuknya misi dana pembelian bangunan Ruak Jawi. Nantikan apakah input-input yang akan diberikan oleh beliau. InsyaAllah tak lama, sekitar 7-10 minit je. Tak lama 7-10 minit je. Waktu yang sangat-sangat berkat bagi kita orang Mesir waktu tu, waktu tengah sahur tu. Sambil-sambil kita dengar Ustaz Nazrul berceloteh, sambil-sambil kita panjatkan doa. Moga barakah kita berdoa waktu sahur, Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk mendapatkan rezeki membeli bangunan daripada hasil sumbangan seluruh mahasiswa dan mahasiswi, tuan-tuan, puan-puan, masyarakat seluruhnya daripada Malaysia. Allahumma amin. Yang ketiga, tuan-tuan, esok kita akan baca kitab baru, kitab karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Humari, guru kepada guru-guru kami di Al-Azhar Al-Syarif. Syekh Abdullah ni orang Maghribi. Beliau merupakan guru kepada Syekh Yusri bin Rushdi, guru kepada Syekh Ali Jum'ah, guru kepada Syekh Ahmad Hajin. Ini antara anak-anak murid beliau, dan ramai lagi lah murid-murid beliau yang berada di seluruh pertebaran seluruh dunia. Jadi beliau ada menghasilkan pelbagai kitab, antaranya satu kitab kecil
kecil pada hilaian kertasnya, tetapi sangat tinggi dari sudut ilmu dan manfaatnya, yang berjudul An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. InsyaAllah setelah saya tengok ramai nak baca kitab tu, kita akan baca besok. Cuma buku tu terjemahannya ada dibuat oleh sahabat saya, Ustaz Akmal, atau kami panggil Ustaz Pandak, yang jadi salah seorang tenaga pengajar di Matin, Perlis, di Ma'had Imam An-Nawawi, Matin di Perlis sana. Namun buku tu dah habis stok, insyaAllah. Moga-moga satu hari nanti buku tu diulang cetak untuk menjadi manfaat kepada masyarakat seluruhnya. Namun oleh kerana buku tu stoknya dah habis, tinggal lagi beberapa sikit-sikit sangat lah. Lepas tu dengan musim PKP ni nak pergi ambil pun susah pun semua. Jadi insyaAllah kita akan baca teks bahasa Arabnya. Saya akan baca dan saya akan terjemahkan satu-satu insyaAllah. Semoga kita sempat membaca kitab ni, dan kalau ada rezeki mungkin kita dapat khatamkan 15 hari yang berbaki dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan baca sikit-sikit. Mana tahu dapat kita khatam pada bulan Ramadan. Kalau tidak pun kita akan terus baca sampai khatam biiznillah subhanahu wa ta'ala. Yang hadis ini, Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari mendatangkan hadis-hadis bicara tentang kelebihan berselawat kepada baginda Nabi SAW, yang menyebabkan hati kita semakin teruja. Kita dah baca dalam hadis ke-40 ni, kita dah baca dah tentang kelebihan berselawat kepada Nabi. Kita nak tengok macam-macam lagi hadis yang bicara tentang kelebihan berselawat kepada junjungan mulia Nabi SAW. Moga-moga Allah menjadikan kita manusia yang lidahnya tidak akan kering dalam mengungkap cinta dan rindu kepada baginda Nabi SAW. Moga kita rindu kepada Nabi, Nabi rindu kepada kita, lalu bertemulah dua orang yang saling kasih sayang menyayangi, bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Mohon maaf di atas segala kesilapan dalam saya menyampaikan hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahala melimpah ruah. Dan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami di Ruak Jawi. Moga-moga sokongan tuan-tuan, puan-puan akan beroleh pahala di sisi Allah dan akan menjadi sumbangan dan juga saham yang berterusan di akhirat kelak. Allahumma amin. Marilah sama-sama tuan-tuan kita tangguhkan majlis mulia kita yang barakah ini, dan majlis khatam kitab ini kita sama-sama berselawat ke atas junjungan mulia Nabi SAW. Moga Nabi SAW gembira dengan kita yang setiap hari berhimpun dalam membicarakan sabdaan baginda. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.